اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 4. Muka surat 4, baris yang ke-13 dari bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. I'lamu ya ikhwani as'adakumullahu iyana. Ada wa iyana. As'adakumullahu wa iyana bimardatih. Itu hak asal Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah, bahasa Arab. Kemudian terjemahan tu seterusnya adalah terjemahan Syekh Daud Al-Fatani. Cuma hak bahasa Arabnya setakat di bimardati, setakat tu je. I'lamu, ketahui olehmu. Akan maf'ulun bihnya tak ada dah bahasa Arab, ada di terjemahan. Kalau hak Arabnya i'lamu, maf'ulun bihnya annal ibadata samaratul ilmi. Ketahui olehmu bahawasanya ibadah ialah buah ataupun hasilan bagi ilmu. Tu maf'ulun bih dia. Tapi tak ada dah bahasa Arabnya, hanya i'lamu ya ikhwani as'adakumullahu wa iyana bimardatih. Asal kata je. Lepas tu seterusnya terjemahan. Jadi sekarang ni masuk dah kepada isi kandungan kitab Minhajul Abidin. Selesai dah dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian disusuli dengan doa kerahmatan dan doa kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang masuklah kepada isi kandungan kitab Minhajul Abidin. Terjemahan dia, ketahui oleh kamu. I'lamu, ketahui oleh kamu. Hi saudaraku, ketahui oleh kamu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ketahui olehmu hi saudaraku. Yang mana kita maklumlah kitab Minhajul Abidin ni yang menulisnya adalah murid kepada Imam Ghazali rahimahullah, namanya Abdul Malik bin Abdillah. Yang menulis adalah murid Imam Ghazali ni. Imla ni Imam Ghazali kata, kemudian Abdul Malik bin Abdillah ni yang menulis. Itu dipanggil imla.
Orang sekolah kan ada imla tau. Macam mana? Buat sekolah Arab ada dak imla. Jadi yang menulis bukan Imam Ghazali, tetapi murid Imam Ghazali, Abdul Malik bin Abdullah. Lepas tu kadang-kadang berkata Imam Ghazali. Kadang-kadang kenapa sebut berkata Imam Ghazali kalau Imam Ghazali yang tulis? Maknanya yang menulis adalah murid pada Imam Ghazali, Abdul Malik bin Abdullah. Imla dia panggil. Ketahui oleh kamu sekalian, hei saudaraku. Hei itu bukan baca hiya, pergi pada soroh pula nanya. Hei saudaraku, ya ikhwani, wahai saudaraku. Saudara di sini fiddin lah, saudara pada agama. Sebab sebut kata saudara ni orang yang bersekutu dengan kita pada rahim, orang yang bersekutu dengan kita pada sulbi, ataupun orang yang bersekutu dengan kita pada rahim dan sulbi, ataupun orang yang bersekutu dengan kita pada menyusu. Itu saudara. Saudara, orang yang bersekutu pada rahim, makna ibu yang sama. Orang yang bersekutu pada sulbi, ayah yang sama. Sebab apa? Sebab benih lelaki duduk di sulbi. Ada yang saudara ni bersekutu pada keduanya dengan bahawa rahim dan sulbi yang sama. Mana apa? Mak ayah yang sama, adik-beradik si ibu sebapa. Hak kata bersekutu pada rahim, adik-beradik si ibu. Bersekutu pada sulbi, adik-beradik sebapa. Bersekutu pada keduanya, pada rahim dan sulbi, maknanya adik-beradik si ibu sebapa. Ada yang bersekutu pada firrada, pada menyusu. Bersekutu pada menyusu dipanggil saudara. Dipanggil saudara, saudara susuan. Dah sebut gitu dah, saudara susuan. Tu. Diitlaqkan saudara tadilah, dan juga diitlaqkan saudara juga pada agama. Saudara maksud apa ni? Saudara fiddin. Jadi dikendaki saudara di sini bukan saudara yang bersekutu pada rahim, pada sulbi, bukan ni. Bersekutu pada agama, atau saudara fiddin, saudara pada agama Islam. Ketahui oleh kamu sekalian, hei saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu Allah, yakni oleh Allah, dan akan kami. Memberi bahagia ni dengan keredaannya, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ni dia panggil jumlah muqtaridah. Ayat ni jadi dia selit tengah tu. Ayat tak habis lagi tu. Mana ayat dia? Ketahui olehmu, hei saudara, ketahui olehmu sekalian, hei segala saudaraku. Ketahuinya apanya? Di hadapan tu, bahawasanya segala ibadah itu buah ilmu hasitu. Ketahui olehmu akan bahawasanya ibadah itu buah ilmu, hasilan daripada ilmu. Tapi dia selit doa tengah. Ketahui olehmu, biasa kita kalau satu-satu perkara yang ditekan, ni ditekan lah ni. Ketahui olehmu, ni satu penekanan di sini. Apabila ditekan ni, oleh kerana perkara yang nak ditekan ni perkara yang besar, sebelum disebut apakah perkara yang kita kena tahu, di doa lu tengah. Jadi suspend kan tau. Ketahui olehmu sekalian, hei saudaraku. Buti setakat tu. Apa dia nak kena tahu ni? Nanti dulu. Doa dulu sepatah. Telah memberi bahagia akan kamu
Allah, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan kami, dengan keredaannya, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memberi bahagia akan telah memberi akan kamu. Mana ni Tuhan beri kebahagiaan dah kepada kita. Telah memberi bahagia akan kamu Allah, yakni oleh Allah. Bukan akan kamu di sini tuju pada Allah, bukan ni. Akan kamu Allah. Apa pula begitu? Akan kamu ya Allah ke? Akan kamu Allah, yakni oleh Allah. Fa'il dia tu. Dengan dan akan kami, akan Imam Ghazali sendiri dan murid Imam Ghazali Syekh Abdul Malik yang mencatat, dengan keredaannya, keredaan Allah. Jadi telah memberi bahagia ni, dia samalah kita bicara terdahulu berkaitan dengan selawat dan salam dahulu. Kita bicara selawat dan salam. Kita selawat salam ni kadang-kadang dengan wassalatu wassalamu. Terjemahan dia, bermula rahmat Allah dan kesejahteraan daripada Allah. Terkadang kita selawat dengan wasallallahu wasallam di hujung tu, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Terjemahan dia itu jumlah fi'liyah. Terjemahan dia telah memberi rahmat oleh Allah. Itu terjemahan dia. Wassalatu wassalamu, bermula rahmat dan sejahtera ialah turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallallahu, dan telah memberi rahmat. Wasallam, dan telah memberi sejahtera. Jadi ayat itu berbentuk cerita, bukan berbentuk doa. Selawat berbentuk doa, Allahumma salli wa sallim. Itu buat doa. Ya Allah, berilah rahmat oleh kamu, dan ya Allah, berilah kesejahteraan oleh kamu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru doa. Wassalatu wassalamu ataupun wasallallahu itu berbentuk cerita, tapi sama aja, maksudnya adalah doa. Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, du'aiyah maknan. Jadi lafaz ayat berbentuk cerita, tapi makna berbentuk doa. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan salam, yakni ya Allah, berilah rahmat dan sejahtera. Ada maksud di situ. Wasallallahu, dan telah memberi rahmat, dengan makna ya Allah, berilah rahmat oleh kamu. Sama dengan sini. As'adakumullah, dan telah memberi bahagia oleh Allah. Terlebih bahagia ni cerita dengan makna ya Allah, berilah kebahagiaan akan kamu dan akan kami. Maksud di situ. Terkadang didoakan dengan telah memberi taufik akan kamu dan akan kami. Telah memberi taufik akan kamu dan akan kami. Cerita tu. Makna kita ni boleh taufik dah. Dak situ kita minta ya Allah, berilah taufik akan kamu dan akan kami. Maksud di situ adalah doa. Di sini telah memberi bahagia, yakni ya Allah, berilah bahagia akan kamu oleh Allah dan akan kami, akan Imam Ghazali. Doa di sini ni sebab apa? Sebab perkara yang ditekan oleh Imam Ghazali, ketahui olehmu ni perkara yang sangat besar, sangat mustahab. Tanpa kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa tuah untung daripada Allah, kita tak akan dapat turut apa yang Imam Ghazali tekan, ketahui olehmu. Kemudian apa yang disebut kata
bahagia, tua, untung. Dalam agama apa maksud dia? Apa maksud tua, bahagia, tua dan beruntung? Bila sebut kata bahagia, tua, beruntung, orang yang sa'idun, orang yang bahagia, orang yang su'ada, orang yang bahagia, siapa? Adalah orang yang al-maut alal iman, orang yang mati dalam keadaan imannya selamat. Itu orang yang bahagia. Jadi doa di sini, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri bahagia, yakni mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kamu dan kami dalam iman. Itu maksud bahagia. Bukan bahagia dengan maksud bahagia rumah tangga. Kita bukan ceramah rumah tangga ni. Kita sebut bahagia, bahagia rumah tangga, aman damai, tidak berkelahi. Tu bahagia tau. Bahagianya hidup dia lepas berkeluarga, nampak bahagia. Bukan situ. Bahagia di sini dengan maksud al-maut alal iman, mati dalam keadaan keimanan. Jadi maksudnya sini sama dengan doa Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah, sama je. Ya Allah, akhirikan hidup kami dengan husnul khatimah, baik kesudahan. Apa dia baik kesudahan? Al-maut alal iman, mati dalam keadaan keimanan. Itu husnul khatimah. Bila husnul khatimah ni mati dalam keimanan, masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak zahir ni, hak Islam, hak zahir ni, alhamdulillah, akhir kalamnya dengan la ilaha illallah. Alhamdulillah, mati pada hari yang baik, mati di tempat yang baik, mati di hari yang baik, di tempat yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan. Ada ni. Tapi husnul khatimah adalah iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Sebab tu kita, kalaulah orang tu mati tanpa, kalau kita sebut tanpa mengucap lah, tanpa mengucap dua kalimah syahadah. Kita bukan mengucap dua kalimah syahadah, mati tanpa tahlil la ilaha illallah. Sebab kita tidak ajar dua kalimah syahadah kepada orang yang nak mati. Ke ada orang nak mati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dipanggil mengucap. Ada tak kita ajar orang dengan dua kalimah syahadah? Tapi kita panggil mati tanpa mengucap. Mengucap tu dua kalimah syahadah, tapi maksud kita mengucap di situ adalah tahlil lah, la ilaha illallah. Dia tidak dituntut ajar dengan dua kalimah syahadah di kesudahan tu. Sebab di kesudahan adalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesudahan kita dengan Allah. Sama ada baik kesudahan, buruk kesudahan, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat tu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Nabi cuma suruh ajar laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Tidak ajar dengan dua kalimah syahadah. Yang kita ajar orang nak mati dengan dua kalimah syahadah, bahkan hukumnya adalah wajib jikalau orang nak mati itu orang kafir yang ada harapan Islam. Orang kafir itu kawan kita, yang kita duduk dakwah dia lama dah, dan dia pun minat dah kepada Islam, tetapi dia masih lagi tangguh nantilah. Tapi
bila cerita bab Islam, dia sangat-sangat berminat dan dia banyak bertanya. Memang tunggu masa je nak masuk Islam. Tiba-tiba nazak dianya nak mati, maka wajib kita ajar dia dengan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada ni. Ada pun orang Islam ni la ilaha illallah je. Jadi bila kita ajar la ilaha illallah, tiba-tiba tak turu. Mana kita sebut sebagai mati tanpa mengucap, ataupun mati di tempat yang ialah mati dalam tandas. Ada berlaku mati dalam tandas. Mati dalam keadaan tidak disedari. Sedar-sedarnya sudah berubah bau. Hak ning ni jangan. Sebab apa? Baik kesudahan, sebaliknya jahat kesudahan. Jahat kesudahan adalah mati dalam kufur. Itu jahat kesudahan, masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang nak mati, kita talkinkan, kita ajar dengan la ilaha illallah. Hukumnya sunat, bukan hukum wajib. Hukum sunat. Ada orang, apabila orang nazak, dia pula jadi macam nazak juga. Jadi macam pengong, tak tahu nak buat apa. Kata bisiklah di telinga dia tu dengan la ilaha illallah. Tapi dia jadi apa? Kejut ni, jadi tak boleh nak ajar. Dan tapi nak ceritanya, apa hukum kita ajar la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati? Sunat. Macam mana boleh sunat? Penting tu sunat. Di saat tu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat tu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, hanya sunat saja kita ajar dengan la ilaha illallah. Faham tak ni? Nak ajar la ilaha illallah tu pun ada adab dia pula tu, kena mengajilah dalam bab adab. Jangan kita pergi tekan mengucap makruh seumpama tu. Kita hanya bisikkan sahaja. Bisikkan sahaja tanpa menekan, tanpa menyuruh, tanpa memerintah. Menyuruh memerintah ni satu tekanan. Orang ni sakaratul maut, kita pergi tekan pula dia. Jangan makruh seumpama tu. Kita hanya bisikkan la ilaha illallah, dia pun turut jadi berhenti. Jangan ulang-ulang, makruh kalau kita ulang-ulang. Ni kena belajar adab dia pula. Siapa yang nak ajar tu? Jangan orang yang makan pusaka. Jangan orang makan pusaka. Anak janganlah. Menantu ataupun cucu. Bila ada anak lelaki, cucu tak ada lah, maka hak tak makan pusaka tu disunatkan ajar. Jangan ambil orang makan pusaka. Sebab apa? Nak suruh mati baik nak makan pusaka. Takut timbul tohmahan. Pada ni syarat jaga belaka tu, jangan orang yang berseteru. Sebab apa? Takut timbul tohmahan. Dia duduk balas seumur dah, memang nak suruh mati. Takut gitu tohmahan. Maka elokkan daripada orang makan pusaka. Tak ada orang lain di situ, hanya ada anak arwah sahaja. Pilihlah anak arwah yang paling rapat. Hak bosu ke hak paling rapat, biar hak ni aja. Biar tomahan nak secepat mati tu tak ada. Ini syarat sebegitu nak jaga. Takut orang tua tu tak jadi mati. Ada orang nazak la ilaha illallah hajak, segar mega. Dia kata masa hari tu ingat tu mengok kuat aja ngucap. Masa mati pun akan saka barangkali. Takut ni. Tak ada seumpama ni. Anak pergi ajar la ilaha illallah tu, tak ada anak niat seraya dia mati, bukan. Tapi syarat ni siapa ke bergaluk. Kalau boleh cari orang lain selain daripada hak makan pusaka, selain daripada hak berseteru, carilah orang lain. Tapi kalau pada masa dia nak mati tu, hanya musuh dia je ada. Hak duk balas hari-hari dengan dia tu ada. Hak tu lah aja. Faham tak ni? Jangan pula saya berseteru dengan
dia ni, maka tak lain ajar. Tak ada lah. Kalau tak ada orang lain, kita lah ajarnya, walaupun kita berseteru dengan dia sekalipun. Faham tak ni? Itu adab-adab lah tu. Kena belajar belaka tu. Jadi apabila tidak diturut yang kita ajar tu, jangan kita kata pula Allah kesiannya ke dia mati tak mengucap. Ada orang salah faham. Mati ni bukan mati baik sebab dia tak mengucap. Mati dalam jambang itu tandaan dia kesudahan hak buruk. Mati orang tak sedar, lama baru sedar, itu tandaan dia mati kesudahan yang buruk. Jangan. Sebab sama ada baik kesudahan, mati dalam iman masing-masing dengan Allah. Hak kita nampak tu Islam, hak kita nampak tu ihsan. Iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalaulah akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, tapi iman akidahnya tidak ada la ilaha illallah, tidak diaktibarkan. Itu dinyatakan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah. Walaupun ketika orang bisik di telinga la ilaha illallah, dia turut kata la ilaha illallah, tapi iman akidahnya tidak ada la ilaha illallah, tetap su'ul khatimah, jahat kesudahan. Sebab tu kata kita tak boleh nak kata situ. Cuma mudah-mudahan alhamdulillah di akhir kalam dengan la ilaha illallah, mati dalam keadaan comel, mudah-mudahan kita doa. Mudah-mudahan ianya adalah orang bahagia. Apa maksud orang bahagia? Husnul khatimah. Apa maksudnya? Al-maut alal iman. Itu orang bahagia. Sini doa kebahagiaan daripada Imam Ghazali ni, doa mati dalam iman. Itu bahagia. Dipanggil orang yang sa'id, orang yang su'ada. Satu lagi orang yang syaqiyun, ashqiya, orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Orang miskin, orang apa kedana? Bukan. Orang yang celaka adalah orang mati dalam kekufuran, wal iyazabillah. Pada azal telah menetapkan sama ada seseorang orang bahagia, pada azal telah menetapkan seseorang orang yang celaka. Siapa orang yang ditetapkan pada azal orang bahagia? Orang ahli syurga. Siapakah yang ditetapkan pada azal orang yang celaka? Orang ahli neraka. Orang bahagia adalah orang ahli syurga. Syarat syurga adalah iman. Itu syarat syurga. Ada ni. Orang yang bahagia yang ditetapkan pada azab adalah ahli syurga, dengan bahawa orang ni mati dalam iman, sebab syarat syurga adalah iman. Pada ni maknanya bunyi ayat lain tapi maksud dia sama sahaja. Jadi orang bahagia ni orang ahli syurga, orang mati dalam iman. Itu orang bahagia, ahli syurga. Ini ketetapan pada azal. Bahagia celaka, syurga neraka, ketetapan pada azal. Ma minkum illa waqad kutiba maq'adu minan nar wa ma'akum minal jannah. Tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali neraka ataupun tempat kembali itu syurga. Neraka ke syurga ke telah ditetapkan oleh Allah, Nabi kata. Maka sahabat pun tanyalah, afala nattakilu ala kitabina, adakah kami ni nak serah atas ketetapan kami? Dah, kalau ngaka juga. Kalau syurgalah juga. Dah kami ni macam mana? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqallah. Patah hadis tu panjang. Beramallah kamu dan tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Panjang hadis itu, mereka yang ditetapkan pada azab orang bahagia akan dimudahkan buat pekerjaan orang bahagia. Kalau seseorang telah ditetapkan pada azab orang yang celaka, maka akan dipermudahkan baginya melakukan perkara yang celaka.
Maknanya kalau Tuhan tetap pada azal, dia ni orang bahagia, mudah-mudah je belajar wa amal, belajar wa amal. Kalau orang ni orang celaka, mudah-mudah je tinggal belajar, tinggal amal. Manapun telah ditetapkan pada azal bahagian masing-masing. Ni bahagian masing-masing. Tetap dah pada azal. Mana Nabi kata beramal dah. Kamu akan dipermudahkan bagi tempat jadikan bagi kamu. Mana orang dimudahkan tempat bahagia ni? Belajar ilmu amal, ilmu amal. Sebab nanti dalam kitab Minhaj Imam Ghazali mengatakan yuhlahu su'ada wa yuhramu ashqiya. Allah Ta'ala akan kurniakan ilmu pada orang yang ditakdirkan pada azal, orang yang bahagia. Siapa? Ahli syurga. Dan ilmu ni akan disekat daripada orang yang takdirkan pada azal, orang yang celaka. Itu je. Bahagian masing-masing. Ada orang mudah-mudah je belajar, walaupun tak ada asal. Apa ada ni? Tak ada asal. Mana kalau belajar mula-mula tu, kalau kita kata gok pengong lah, tak boleh nak turuk lah. Tapi bahagian dia istiqamah, molek-molek ada. Dengan dalam keadaan tak ada asal, capu pula dengar tua dah pulaknya, lagi payah nak faham. Dah istiqamah tu bahagian dia. Ada orang hok ada asal, belajar pun mudah, tambah belajar hok asal sikit-sikit dia rasa padang dah. Ada orang pasang gitu. Sepatutnya dia lah mudah belajar sebab dia ada asas. Bila dia ada asas, dia belajar mudah nak faham. Sebab dia biasa belajar dah. Tapi asas sikit-sikit itu dia rasa padang dah, cukup dah, tak mahu belajar. Atau kata akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan pada diri masing-masing. Tu kan. Di bab belajar ni, ni pengajaran pondok contohnya. Macam-macam. Ada orang yang mari pondok ni, mak ayah bukan kata tak benar kan, tak mengaku anak. Ya, sungguh tak mengaku anak. Bertahun tak boleh balik, tak mengaku anak. Sebab anak boleh masuk universiti, tiba-tiba nak pergi duduk pondok, gelap masa depan. Bukan setakat tak benar, siapa tak mengaku anak, tak halal, tak reda. Adakah di sini perlu kepada restu ibu bapa? Tidak perlu. Belajar agama tidak perlu pada restu ibu bapa. Ada ni. Bertahun-tahun. Lepas tu siapa yang menanggung anak ni? Tuhan bagilah peluang untuk dia. Ada orang lain suku sakak, hak tidak berkenaan, pergi tolong dia. Bukan keluarga pun. Kadang-kadang tuk guru tahu keadaan ni, tuk guru tolong. Ada ni. Ada yang mana akhir jadi tuk guru siapa? Hak mula-mula ditentang oleh mak ayah siapa tak mengaku anak. Ada ni. Ada yang mak ayah kok sungguh atau pondok. Anak tak ambuh sungguh-sungguh. Atau lagi balik. Tapi bahagian dia tiba-tiba jadi berilmu, boleh ada. Jadi semangat pula kemudian. Itu bahagian dia. Tapi biasanya tak jadi. Biasanya ayah atau ais baru rumah ada rumah dah. Di tembok kok mana tak tahulah. Orang yang tambuh ke pondok ni, disanggup berjalan batu-batu. Pondok dengan jalan besar tu jauh, sanggup jalan. Tak ada takut-takut dah, tambuh. Apa tak tahu gitu benar. Maknanya kalau nak sudut pondok juga kena ikat tiang pondok lah, tiang masjid pondok. Dah dia balik, dia lari. Kalau kira tak boleh nak lari dah sebab tak berani tu. Jauh dengan jalan besar, berani. Tapi biasa tak jadi. Tapi ada, molek-molek ada. Ada hak jenis mak ayah atau pondok, budak ni betul-betul semangat. Tapi macam-macam. Ada hak sekejap je jadi hilang semangat, tambah belajar pula. Atau kata bahagian masing-masing. Tu duduk tempat pengajian pondok dah, kita duduk kapur ni sama telur lah. Oh, sama telur. Hak tadilah hak mudah-mudah nak belajar. Hak macam-macam alasan jadi tambah belajar. Hilang daripada kelas. Kenapa? Kerana balah sama-sama belajar. Dah balah duduk tempat lain, nampak muka dia tak suka. Sebab gitu no. Lepas tu beritahu pula, Ustaz,
saya tak boleh pergi dah tempat tu. Kenapa? Allah kata, bulu mata. Allah, bulu mata kat orang pula. Apa kena-kenanya? Tak tahu sebab apa? Sebab sama belajar. Sikit je alasan. Sama belajar. Kata kalau bulu mata jangan tengok lah. Duduk jauh-jauh. Nampak juga dia kata. Allah kata. Mana? Bahagian masing-masing. Ketetapan azali. Lepas tu kita mengajar, menyampai, menasihat. Orang terima, orang tak terima, bahagian masing-masing. Orang terima, alhamdulillah, itu bahagian dia. Orang tak terima pun kita sabar, kita reda. Kemungkinan kita dakwah tu, kita ajar, kita dakwah suruh tu dah kena cara. Gitu je lah. Tapi nak ceritanya bahagian masing-masing. Orang terima, kita takkan jadi sombong. Dia terimalah siapa yang nasihat. Saya pandai nasihat, kamu tak pandai nasihat. Lepas tu payah orang nak terima. Jadi kot tu pula. Lepas tu hak tak mau terima tu degil sangat. Lepas tu pula malah bahasa layang dah ke dia. Orang cerita molek-molek tak mau dengar. Betul tu. Sebab apa? Kita. Dia terima kerana kita. Dia tak terima kerana dia tu degil. Kita balik kepada la haula wala quwata illa billah. Bahagian masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pada azal, sama ada orang tu orang yang bahagia ahli syurga ataupun orang tu celaka ahli neraka. Ada. Jadi kalau kita Tuhan taufik hidayah, belajar amal. Belajar amal. Kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan kita nak riak, ujub, takabur. Boleh tak takabur? Bukan tak boleh. Nak takabur ni biarlah meniti tiang sirak lepas. Boleh nak takabur. Tapi tak ada lah pula takaburnya dalam syurga. Tapi nak ceritanya nak takabur boleh. Bila selepas meniti tiang sirak, lepas meniti tiang sirak masuk syurga. Boleh lah. Selagi tak lepas meniti, nak takabur kat mana? Pandai dah. Kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu tu sendiri besar manfaat tapi besar mudarat. Besar bahaya dalam ilmu. Manfaat paling besar, tidak ada jalan lain melainkan jalan ilmu, tidak ada jalan lain. Ilmu itulah yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa ilmu kita boleh berjaya, makna kita boleh berjaya tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustahil sama sekali. Ada ni. Kalau dengan ilmu tu kita berjaya, betul mustahil sama sekali. Besar manfaat tapi besar bahaya dalam ilmu. Hak paling besar bahaya dalam ilmu adalah niat. Niat tu niat. Hak hati tu. Hak niat tu hak paling besar sekali kebahagiaan, bahaya dalam belajar. Niat kok lain je. Man talabal ilma li khairillah falatabawa maq'adu minan nar. Siapa yang belajar ilmu agama kerana selain daripada Allah, kerana nak pakak, kerana nak dunia, kerana nak kemuliaan, kerana nak sanjungan, maka telah mempersiapkan tempat dalam neraka jahanam. Orangnya hidup lagi dalam rupa belajar, rupa baik, tapi tempat telah dipersiapkan dalam neraka. Kenapa? Niat salah. Sebab tu masa ngaji pondok tu guru tekan semua ikhlas. Tekan semua. Hak ngaji kita tasawuf tu tetap dah. Habis ulang. Lumak kita. Tapi tu guru tetap tekan keikhlasan. Nah, tu kita tak tekan keikhlasan walaupun kita tasawuf tu berulang-ulang. Tu kita, itu ilmu. Amal batinnya mana? Amal batin, keikhlasan. Hak kita tu ilmu batin, ilmu tasawuf. Hak amal batin, pekerjaan batin, keikhlasan. Tu duduk tekan, ikhlas. Kita ikhlas lillahi ta'ala, dunia kita dapat tapi dengan redha Allah. Kalau kita tak ikhlas, dunia dapat tapi dengan murka Allah. Benda yang sama saja kita dapat. Kita ikhlas kerana Allah, kerana akhirat, dapat dunia. Kita nak dunia, dapat dunia. Tapi kalau ikhlas, dapat dunia dengan redha Allah.
Kalau tak ikhlas, dapat dunia dengan murka Allah, akhiratnya neraka. Ada ni. Bukan apabila kita ikhlas lillahi ta'ala, dunia lari. Tidak. Ada ni. Kita ikhlas kerana Allah pun, Allah uji lagi. Allah beri dunia. Terbalik pula hati di situ, nak ke dunia ujian Allah. Ni. Lepas tu kau tekan sama ikhlas. Sebab apa? Bahaya dalam belajar, bahaya yang besar. Tapi tak ada jalan lain. Melainkan jalan ilmu. Allah Ta'ala akan kurniakan ilmu kepada orang yang takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga. Nabi kata Allah Ta'ala akan menghalang ilmu daripada mereka yang takdirkan pada azal, orang yang celaka, iaitu ahli neraka. Jadi doa moga-moga Allah Ta'ala beri bahagia ni adalah mati dalam iman. Jadi Imam Ghazali doa dulu sepatah, barulah pergi kepada apakah perkara yang Imam Ghazali tekan ni, ketahui oleh kamu. Apa Imam Ghazali tekannya? Bahawasanya, ni hak maf'ul bih dia, akan bahawasanya segala ibadah itu buah ilmu dan faedah umur dan hasil yang dituntut bagi hamba, dan mata benda perniagaan segala aulia, dan jalan bagi segala orang yang atqiya, yang takut, dan bahagian yang ketinggian, dan tempat kosak, tempat tuju yang mempunyai cita-cita, dan orang yang kiram, orang yang mulia, dan kerjaan, bukan kerajaan tu. Dia macam kerajaan dah. Kerjaan, kerja. Kerjaan laki-laki. Dia macam kerajaan sungguh dah tu. Bukan kerajaan ni. Tak cerita kerajaan. Kerjaan laki-laki, dan ikhtiar yang mempunyai mata hati. Orang panjang dia. Ketahui olehmu akan bahawasanya ibadah itu buah ilmu dan faedah umum. Jadi Ghazali mulai dengan ibadah. Sebab apa? Sebab kitabnya Minhajul Abidin. Kitabnya nama Minhajul Abidin, jalan bagi segala orang yang beribadah akan Allah. Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin. Itu nama penuh. Nama singkatan kitab Minhaj. Apa Minhajul Abidin? Jalan, panduan, pedoman bagi segala orang yang beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ghazali pun mulai dengan bahawasanya segala ibadah lah. Segala ibadah ni buah ilmu. Tu khabar bagi bahawasanya. Khabar bagi bahawasanya, khabar anna tu. Ibadah ialah buah ilmu. Tu dimula dengan buah ilmu. Mana apa ni? Ibadah ialah hasilan daripada ilmu. Tanpa ada ilmu, umpama pokok, tak ada lah buahnya. Sebab ibadah ni Imam Ghazali kata buah hasilan bagi ilmu. Jadi ilmu ni umpama pokok, ibadah ni umpama buah. Tanpa pokok nak ambil buah mana? Tapi kalau ada pokok, buahnya tak ada, tak guna juga. Pokok molek, mana buah? Tak ada buah. Tapi nak ada buah, kena ada pokok. Tapi dia buat hello pula. Tak payah pokok, ustaz nak buah, pergi beli piala. Oh iyalah. Kan kita orang dulu kan, nak makan buah-buahan kena ada kebun sendiri. Oh dulu kan nak beli duit tak ada. Tak ada kebun kok tak makan lah. Orang sekarang janji ada duit, tak payah ada pokok. Pergi beli tepi jalan dia kata, tak payah pokok-pokoknya. Asal ada duit je. Ya, kena beli tepi jalan asal duit. Tapi kawan tu nak ambil buah mana?
Kalau tak ada pokok, dia nak lepas daripada pokok ilmu tu, dia halit dia helah kot tu pulak ni. Oh, tak mau belajar ni, alasan macam-macam lah. Dah, masalah kata permulaan dia. Ibadah ialah buah ilmu. Dalam syarah kepada kitab Minhajul Abidin, kitab Dalil Falihin, menyatakan bahawa walaulahu lam takun ibadatan. Dan jikalau tanpa ilmu tidak ada ibadah. Tanpa ilmu tidak ada ibadah. Walaupun nampak buat rupa ibadah sekalipun. Sebab ibadah yang sebenar adalah al-qiyam bil fi'lil matlub syar'an. Kita mendirikan pekerjaan tentu pada syarak. Kita mendirikan pekerjaan tentu, buat betul-betul berlandaskan kepada ilmu. Apa panggil ibadah? Mana ilmu yang pertama? Ilmu akidah. Tanpa ilmu akidah tak ada ibadah. Walaupun pekoh tasawuf comel sekalipun, tanpa akidah, ismayang comel hukum pekohnya, ikhlas hatinya kerana Allah, tapi mana akidah? Tak ada, tak panggil ibadah. Tanpa ilmu, falaulahu lam takun ibadatan. Tapi ilmu tidak dinamakan ibadah. Memang kitab Minhaj bicara bab beribadah akan Allah, tapi tengok molek. Mula-mula dah ibadah adalah samaratul ilmi, buah kepada ilmu, hasilan kepada ilmu. Tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah. Barulah disusuli dengan dan faedah umum. Ibadah tu faedah umum. Tanpa ibadah, umur panjang mana pun tidak berfaedah. Dengan ibadah, walaupun umur tak panjang pun umur yang berfaedah. Gitu. Faedah umur adalah ibadah dan hasil yang dituntut bagi hamba. Panjanglah. Imam Ghazali cerita berkaitan dengan kedudukan ibadah tu sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.